Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan karuniaan daripada Allah dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan pengajian kita secara online, menerusi kitab Penawar Bagi Hati, di mana kesinambungan kita untuk malam ini iaitulah pada halaman muka surat 34. Sidang penonton jemaah surau yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih lagi pada perbicaraan berkaitan dengan bab yang asal perbicaraan kita iaitulah sangat loba kepada berkata-kata. Satu sifat yang mana sifat tersebut merupakan sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang mana seseorang itu berkeinginan yang kuat untuk bercakap. Yang mana apabila seseorang ini bersifat dengan sifat tersebut, maka seseorang tersebut tak boleh dia nak duduk diam. Tentu dia nak bercakap kerja dia. Kerana apa? Jadi bercakap banyak, tak boleh duduk diam. Kerja nak bercakap. Kerana mempunyai sifat di dalam hatinya, iaitulah sifat loba ataupun sangat berkemahuan kepada bercakap. Maka daripada sinilah seseorang tersebut bercakap banyak. Tak boleh nak duduk diam. Rasa nak bercakap kerja dia. Maka bila seseorang itu bercakap, banyak berkata-kata, banyak bercakap, banyak percakapan yang keluar daripada mulutnya, maka tak kala itu akan membinasakan lidahnya. Menjerumuskan lidahnya ke arah kebinasaan. Di antaranya, bawa kepada berbohong, berdusta. Bawa kepada berbantah-bantah. Bawa kepada mengumpah. Bawa kepada mengeji dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita bercakap tu banyak. Cakap banyak. Akhir-akhirnya, bercakap itu dusta. Akhir-akhirnya, berkelahi. Akhir-akhirnya, menipu dan sebagainya yang telah kita bicara pada pertemuan kita yang lepas. Maka pada malam ini kita nak sambung lagi. Di antara kebinasaan lidah itu iaitulah memuji. Kerana apa? Memuji ini akan menjerumuskan seseorang itu ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana telah memberitahu kepada kita pada pertemuan kita yang lalu, maknanya memuji ini terdapat padanya 6 kebinasaan. Yang mana 4 kebinasaan
kembali kepada orang yang memuji, kepada si pemuji. Maka dua kebinasaannya iaitulah terhadap orang yang kena puji, terhadap si orang ataupun seseorang yang dipuji tersebut. Apakah kebinasaan terhadap kepada orang yang memuji manakala seseorang itu memuji? Yang pertamanya, manakala kita memuji seseorang, pujian tersebut bawa kepada kelebihan, bawa kepada berlebih-lebihan, bawa kepada berlebih-lebihan kepada kita memuji seseorang tersebut. Maka ini dilarang pada agama kita. Memuji secara berlebih-lebihan sehingga membawa kepada dusta. Yang sepatutnya sifatannya kalau dikira pada peratusan 40%. Tapi kita puji itu berlebih-lebihan daripada 40%. 50% kita puji dia. Ini dinamakan dusta pada pujian tersebut. Maka kerana itu, memuji yang sedemikian membinasakan lidah seseorang di akhirat. Akan membinasakan kita. Yang kedua, tak kala seseorang itu memuji, terkadang pujian tersebut, kita memuji seseorang tersebut, yang mana kita memuji kepada orang yang mana kita hanya nak mengolok-olokkan saja. Mungkin kerana kita nak kepada sesuatu yang ada pada dirinya. Ingin kepada pangkat, maka kita bodek dia dengan cara memuji. Walha dalam hati kita tidak sebegitu. Ini pun dilarang oleh agama kita. Kalaulah kita memuji, kiranya ada terdapat perkara tersebut. Yang ketiga, memuji terhadap satu-satu perkara yang kita tidak meyakini seseorang tersebut mempunyai sifat tersebut. Kita tak yakin dia mempunyai sifat tersebut. Tiba-tiba kita puji dia. Maka ini pun tidak dibenarkan pada syarak. Dan yang keempat, iaitulah kita memuji kepada orang yang zalim. Yang mana membawa kepada dia suka dalam hati seseorang yang zalim itu kerana pujian kita, maka menyebabkan dia bertambah zalimnya. Menyebabkan dia tidak segan silu dengan kezaliman tersebut. Kerana apa? Kerana orang puji dia. Maka ini ialah kebinasaan kepada orang yang memuji. Bagi mereka yang memuji, puji. Maka ini kalau ada, tidak dibenarkan kita memuji. 4 ni tak boleh nak ada pada orang yang memuji. Baik, yang kita akan sambung pada malam ini. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Katanya, dan ada pun yang dipuji. Dan ada pun yang dipuji pula. Yakni kebinasaan ke atas orang yang dipuji pula. Mana kalau seseorang itu memuji ini ialah satu benda yang bawa kepada binasanya kita di akhirat. Kerana memuji ini ada 6 kebinasaan. 4 kebinasaan terhadap yang memuji. 2 kebinasaan terhadap yang kena puji. Maka yang kena puji ini yang kita nak bincang pada malam ini, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ada pun yang dipuji, yakni kebinasaan ke atas orang yang dipuji itu, maka salah satu daripada kebinasaan atas orang yang dipuji, daripada 2 kebinasaan, maka salah satunya ialah bahawa terjadi padanya, pada orang yang dipuji, orang yang kena puji ni, terjadi takabur dan ujub. Mana kalau seseorang tu puji, balik kita, binasa kita yang kena puji ni, bawa kepada kita
menjadi takabur. Bawa kepada kita tadi jatuh kepada ujub. Takabur maknanya kita perasan di dalam hati kita, kitalah yang baik dan kitalah yang lebih daripada orang lain. Orang lain tak sama dengan kita. Orang lain tak baik seperti dengan kita. Kalau kata soleh, kita ni soleh, orang lain tak soleh. Kalau kata alim, kitalah yang alim, lebih alim daripada orang lain tak alim, orang lain tak pandai. Ini dia panggil takabur. Satu perasaan kita rasa dalam hati kita lebih daripada orang lain. Ataupun manakala seseorang itu puji kita, maka kita lahir pula sifat ujub. Apa ujub? Iaitulah perasaan kita tu baik tanpa merendahkan orang lain. Itu panggil ujub. Kalau dah orang puji kita baik, puji kita berjuru, puji kita alim, mari perasan dalam hati kita, oh, aku alim. Oh, aku ni baik. Oh, aku ni berjuru dan sebagainya. Maka ini ialah sifat hati yang lain. Maka kerana itu membinasakan maknanya bagi orang yang kena puji. Ini di antara salah satu perkara yang membinasakan terhadap orang yang kena puji. Oleh itu agama kita menyakatkan daripada kita memuji tersebut. Melainkan dengan alasan-alasan yang akan didatangkan oleh pengarang kita rahimahullahu taala. Itu satu. Jadi kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan ada pun yang dipuji, yakni kebinasaan atas orang yang dipuji itu, maka salah satu daripada kebinasaannya ialah bahawa terjadi padanya takabur dan juga ujub. Yang bermula kedua-dua takabur dan ujub ni sebab bagi binasa. Sebab bagi binasa kita di akhirat. Dengan asbabnya ada sifat takabur dan juga ujub. Mari daripada mana? Kerana orang tu puji. Maka ini membinasakan ini. Maka ini ialah salah satu daripada perkara yang membinasakan ke atas orang yang dipuji. Kerana inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana terjadinya takabur dan ujub yang mana ianya ialah sebab bagi binasa ni, kerana inilah bersabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qata'ta unuqa sahibik. Artinya telah memotong engkau, kata Nabi. Ini Nabi marah. Telah memotong engkau akan leher kawan engkau. Manakala seseorang itu di antaranya sahabat, dia puji sahabat yang lain di hadapan Rasulullah, Nabi dengar pujian tersebut, maka Nabi kata kepada orang yang memuji tadi, kamu telah memotong leher kawan engkau. Yakni dengan maknanya, kamu telah buat anaya kepada kawan engkau tu. Yang mana Nabi telah tahu, Nabi mengetahui maknanya. Yang mana seseorang itu apabila dia kena puji, maka dia menjadi takabur, dia menjadi ujub. Maka oleh demikian Nabi marah kepada orang yang memuji itu dengan mengatakan, kamu telah mengerat leher kawan engkau tersebut. Itu Nabi marah. Baik. Dan yang kedua, bahawa sukacita ia orang yang dipuji dengan pujian. Manakala dia rasa suka dengan puji tadi, dah haram puji dia, mari rasa suka dalam hati dia, tak kala tu, maka lemah ia orang yang dipuji, yang kena puji ni, dia lemah daripada mengerjakan ibadat. Ini sebab yang kedua akan jadi binasa. Sebab kedua membinasakan ke atas orang yang kena puji. Manakala dah kita puji dia rajin ibadah. Kita puji dia rajin baca Quran, rajin belajar, rajin bertalaki, rajin mengaji dan sebagainya. Akhir-akhirnya, mari dalam perasaan dia dia suka dah. Dengan orang puji dia, orang kata dia tu rajin belajar. Cukup dah aku dengan belajar ni. Orang dok kata aku rajin dah ni, setakat ni.
maka melemahkan seseorang itu untuk belajar lagi. Kita puji dia, rajin baca Quran. Orang duk puji aku, semua orang kata aku rajin baca Quran. Tidak meningkatkan ibadat dia. Bahkan menjadi makin lemah ibadat dia. Padan dah, cukup dah. Dengan orang puji tadi. Kerana orang duk puji dia dengan sebegitu rupa. Ini membinasakan ke atas orang yang kena puji. Maka inilah di antara perkara-perkara yang membinasakan ke atas orang yang kena puji yang disebutkan di dalam kitab kita ni dua. Habis kat situ. Maka lemah ia daripada mengerjakan ibadat dan redha ia seseorang yang kena puji itu daripada dirinya. Dia setujulah. Dia rasa cukup dah dengan apa orang puji tadi. Kalau kata dia tu rajin ibadat, dia tu rajin mengaji, dia rasa cukup dah dengan hak dia mengaji tadi. Akhir-akhirnya lemah dia daripada mengerjakan ibadat untuk meningkatkan ibadat tersebut tadi. Baik. Adapun jika sejahtera. Adapun jika sejahtera yang memuji daripada yang dipuji itu daripada kebinasaan. Kalaulah kita selamat, orang yang memuji dan orang yang dipuji itu daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu. Adapun kalaulah kita selamat, sejahtera daripada kebinasaan kepada orang yang memuji, ke atas orang yang memuji dan yang kena puji tadi. 6 kebinasaan tu, kalaulah kita selamat daripada tu, maka ketika itu tiada dilarang memuji. Tak dilarang dah lah. Bahkan terkadang adalah ia memuji itu sunat. Bahkan dapat pahala lah kita puji. Bila? Kalaulah tak terjadinya ataupun selamat daripada 6 kebinasaan yang telah kita hurai pada pertemuan yang lepas 4, yang pada malam ini 2 tadi. Maknanya, kalaulah seseorang itu dia puji tidak berlebih-lebihan. Seseorang itu dia puji perkara yang sebenar. Seseorang itu puji ikhlas, bukan nak membodek. Seseorang itu puji perkara yang yakin yang seseorang itu, dia puji itu memang dia ada sifat tersebut. Dan juga seseorang itu puji bukan kepada orang yang jahat, bukan kepada orang yang fasik, tapi orang tu memang orang-orang yang baik. Dan kita sangka dalam hati kita, manakala kita nak puji dia, orang ni tak bawa kepada dia tu takabur, ujub, malah kepada ibadat. Tak. Bawa kepada dia down untuk buat ibadat. Lemah daripada buat ibadat. Kita sangka tak begitu. Maka pada ketika itu, dibenarkan, tak dilarang lagi kita puji, kita untuk memuji. Bahkan ketika itu, hukumnya sunat kita memuji. Dapat pahala. Mana dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamina la rajah. Di dalam kitab kita ni ar-rajaha, la rajaha. Jawab bagi lau tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi di bawah tu ada penjagaan tu. Rawahul Baihaqi mauqufan 'alal Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya hadis ni diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi hal keadaan mauquf. Maknanya disandarkan perkataan ini, lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin ala rajahani, ialah perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia panggil hadis mauquf. Apa kata Sayyidina Umar? Artinya, jika ditimbangkan iman Abi Bakrin, kalaulah ditimbang, dineracakan iman Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu, dia seorang tu, kalaulah kita timbang iman dia dengan iman sekalian alam, dengan iman semua alam semesta, semua alam ni, daripada iman malaikatnya,
daripada iman jinnya, iman manusia semuanya, daripada umat Nabi Adam hinggalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah iman tu banding timbang dengan iman Saidina Abu Bakar seorang, katanya Saidina Umar, pada ketika itu nascaya lebih berat ia iman Abi Bakar. Oh, berat iman Abu Bakar lagi. Ini pujian ni. Maka pujian ini pujian yang selamat daripada 6 kebinasaan yang telah kita bincangkan. Iaitulah pujian ini bukan pujian yang bawa pada dusta, tidak. Memang betul. Pujian ini juga pujian bukan nak membodek, tidak. Ikhlas. Pujian ini bukan pujian yang Saidina Umar tidak meyakini bahawasanya itu ada pada Saidina Abu Bakar. Tak. Memang yakin. Yang seterusnya, pujian ini ialah memang kepada orang yang baik. Ya, Saidina Abu Bakar. Dan pujian ini tidak bawa kepada Saidina Abu Bakar tadi menjadi ujub takabur, bahkan melemahkan ibadatnya. Tidak. Bahkan lebih Saidina Abu Bakar tadi meningkatkan amal ibadat dia. Bertambah lagi amal ibadat dia. Maka pujian ini selamat daripada 6 kebinasaan, 4 kebinasaan ke atas orang yang memuji, 2 kebinasaan ke atas orang yang kena puji, selamat. Maka pada ketika itu sunat memuji. Ini di antaranya Saidina Umar memuji Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia puji. Baik. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam ub'ath la bu'ista ya Umar." Artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika tiada dibangkitkan akan daku. Nabi kata kalau aku ni tak dibangkitkan jadi pesuruh, tak dibangkitkan aku jadi pesuruh, jadi rasul, nascaya dibangkitkan akan dikau, hei Umar. Allah, ni pujian Nabi kepada Saidina Umar. Saidina Umar Al-Khattab. Nabi puji. Kalaulah aku ni tak jadi pesuruh, kalau aku ni tak dibangkitkan oleh Allah Ta'ala jadi rasul, maknanya mudah Umar jadi rasul. Ini Nabi puji Saidina Umar radhiyallahu anhu. Cuma di dalam kitab kita ni, pengarang kita telah buat penjagaan bahawasanya hadis ini hadis mungkar. Maknanya rawi dia ni ada kelupaan. Rawi dia ni ada buat perkara-perkara fasik. Rawi dia ada masalah. Maka dinamakan hadis mungkar. Akan tetapi, terdapat hadis yang lain. Hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Di mana Nabi SAW bersabda dengan lafaz ni. Bukan lafaz laulam ub'ath la bu'itha ya Umar. Bukan lafaz tersebut. Tapi lafaz ni. Mana lafaz ini? Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umarun ibnul Khattab. Nabi kata jika ada lagi Nabi selepas daripada aku, nescaya Umar lah akan jadi Nabi. Kalau ada lagi Nabi lepas daripada aku. Nabi lepas daripada Rasulullah tak ada dah. Cuma Nabi kata kalau ada, maka Umar akan menjadi Nabi. Ini Nabi memuji Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka hadis ni hadis hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Baik, tu pujian Nabi kepada sahabat. Dan sungguhnya telah memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan banyak daripada sahabat. Ramai Nabi puji. Nak menunjukkan kepada kita puji itu tidak semata-mata dilarang, tidak. Dan juga tidak semata-mata dibenarkan pada syarak.
Dapat pahala puji tu tak. Ada syarat-syarat dia. Sekiranya selamat daripada 6 kebinasaan yang telah kita bincangkan, maka pada ketika itu barulah sunat kita memuji. Sebaliknya, maka pujian kalaulah tak selamat daripada 6 kebinasaan, maka pada ketika itu pujian kita pujian yang dilarang. Pujian yang dilarang. Dan sungguhnya telah memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan banyak daripada sahabat. Ramai Nabi puji. Bukan dua tiga orang je Nabi puji. Hadis yang menunjukkan Nabi puji banyak. Di antaranya hak khabar gembira kepada orang yang masuk syurga. 10 sahabat yang masuk syurga. Nabi beri khabar gembira. Itu Nabi puji tu. Nabi puji. Tapi adakah melemahkan ibadat mereka? Bawa kepada mereka tu cukup dah dengan ibadat tersebut. Membawa kepada mereka tu ujub dan takabur. Dah. Itu selamat daripada kebinasaan. Maka Nabi puji ramai di hadis-hadis yang menunjukkan Nabi puji sahabat-sahabat. Kerana apa tu Nabi puji sahabat-sahabat ni? Kerana mengetahui ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tahu akan bahawasanya yang demikian itu, demikian memuji sahabat ni, menambah ia memuji, menambah ia memuji pada rajin mereka itu sahabat-sahabat. Dengan pujian tersebut menambah rajin mereka itu dengan sahabat. Nabi tahu. Kerana itu Nabi puji. Tak bawa kepada mereka tu jadi lemah untuk buat ibadat. Tak. Makin bertingkat, makin bertambah ibadat mereka. Dan tiada menjadikan ia puji tu. Dan Nabi tahu bahawasanya dengan pujian Nabi tadi tak menjadikan ia pujian Nabi itu akan mereka itu sahabat tak menjadikan membesarkan diri dan ujub. Tak bawa kepada mereka tu besar diri dan ujub. Tidak. Tak bawa kepada mereka itu bersifat dengan sifat takabur dan ujub. Nabi tahu. Kerana itulah Nabi memuji. Habis kat situ. Baik. Dan sayugia bagi mereka yang dipuji pula. Habis itu. Hak ni pengarang kita nak mendatangkan kepada kita ubah. Manakala orang puji kita, nak buat macam mana? Bagaimana kita nak buat? Supaya kita dapat jaga hati kita tadi tu. Supaya kita tak bawa kepada binasa kita sebab dia puji kita. Maka apakah amalan ataupun ubah yang dapat cegah, dapat menepis daripada bawa pada kita tadi ujub dan takabur? Maka kata pengarang rahimahullah ta'ala. Dan sayugia sepatutnya bagi mereka yang dipuji. Manakala kita kena puji supaya menangkis daripada ujub dan takabur. Dan juga menangkis daripada jadi lemah kita untuk buat ibadat rasa cukup dengan pujian tersebut. Padan dah. Ada orang kata kita alih, padan dah lah, cukup dah tu. Tak menambah ibadat kita. Maka di antara untuk menangkis perkara tersebut, maka kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan sayugia bagi mereka yang dipuji, buat macam ni. Bahawa mengamat-amati ia orang yang kena puji tu. Dia kena amat-amati, dia kena fikir, dia kena perhati, dia kena muhasabah pada kesudahan yang ditakuti. Pada akhir nanti bagaimana kita? Apa kesudahan yang ditakuti ni? Yang mana kita kena fikir pada perkara tersebut? Kerana terkadang adalah seorang itu baik. Ada orang puji baiklah. Tetapi kesudahannya jahat. Hak ni hak kita kena perhati betul-betul. Hak kita kena mikir manakala orang puji kita ni baik. Kita ni apa katakan? Kita ni alim katakan. Maka kita kena mengamat-amati. Kita kena muhasabah diri kita. Kesudahan hak takutnya. Iaitulah orang duk puji kita alim, tapi kesudahannya tak comel. Sebagaimana Iblis. Iblis ni tak ada lah hak alimnya. Maknanya Iblis ni atas muka bumi ni dia duk buat ibadat setiap penjuru tepat.
kata ulama. Semuanya ialah tempat yang pernah diibadatkan oleh iblis dengan sembahyangnya dan sebagainya, dengan berzikirnya sebagainya. Itu iblis, hebatnya ibadat dia. Dan sehingga kan diangkat oleh Allah Ta'ala, sehingga dia menjadi guru kepada para malaikat-malaikat yang lain. Hebatnya dia, alimnya dia, kuatnya ibadat dia. Tapi akhirnya apakah kesudahan dia? Apakah yang terjadi pada iblis? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita takuti. Orang duk puji kita baik, orang duk puji kita soleh, orang duk puji kita alim, orang duk puji kita dengan perkara-perkara yang lain-lain lagi. Maka kita takutinya kesudahan kita itu yang tidak baik. Maka bila kita fikir macam tu, mengamati begitu diri kita ini, maka secara tidak langsung menangkis daripada kita ujub, takabur dan juga melemahkan kita untuk melakukan ibadat setelah mana orang duk puji kita tadi. Ini ubat dia. Cara untuk kita menangkis manakala orang tu puji kita. Satu. Yang kedua, dan pada kebinasaan segala amal kebajikan, yakni bahawa kita mengamat-amati, maknanya kita mengamat-amati, kita fikir, maknanya pada kebinasaan pahala segala amal kebajikan. Dah orang duduk maknanya duduk puji kita alim, katakan. Duk puji kita ni hebat, duk puji kita ni berilmu, duk puji kita ni tak ada dah hak paling maknanya rajin buat ibadat kita lah. Maka mari ujuk ketika tu membinasakan amal pahala kebajikan hak kita buat tadi. Pahala apa? Pahala baca Quran. Dah orang duk puji kita baca Quran, kita mari perasaan dalam hati kita, aku dah hak paling banyak baca Quran. Mari perasaan dalam hati kita, aku yang banyak baca Quran. Maka ketika itu meleraikan, meleburkan segala pahala ibadat yang kita lakukan tadi. Tak kala kita bersifat dengan takabur dan ujub tadi. Yang mana ada hadis Nabi SAW yang mengatakan 3 perkara yang akan membinasakan pahala kita, di antaranya dengan sebab kita ujub tadi. Kita kena fikir begitu. Kalau aku mari perasaan ni, dah orang puji kita ni, kalau kita berperasaan dengan perasaan tersebut, sifat tak baik tadi, ujub takabur tadi, habis pahala aku. Ni kita kena fikir begitu. Maka secara tidak langsung terhakislah, terbuanglah, terdindinglah kita daripada sifat ujub dan takabur tadi. Itu 2. Itu ubat dia. Yang ketiga cara dianya, dan bahawa ingat ia orang yang kena puji ni akan kejahatan dirinya. Dia kena ingat, orang duk puji aku, orang duk puji kita ni, dia hanya nampak zahir je. Mari perasaan biar mari begitu di dalam hati kita. Orang duk puji aku baik, orang duk puji aku ni banyak buat ibadat, rajin pergi solat, rajin ke masjid umpamanya, rajin berjemaah umpamanya, dia duk nampak zahir je tu. Hati aku dia tak nampak pun. Benda-benda dalam hati dia tak nampak pun. Kalau dia nampak Allah Ta'ala susuk, Allah Ta'ala sembunyi, maknanya dia tak puji-puji dah aku. Dia puji aku tu benda hak dia nampak dengan mata kepala. Dia duk tengok, rajin dia tu pergi semayang umpamanya. Dia tu rajinnya baca Quran. Sebab dia nampak. Hak di belakang dia, aku buat perkara-perkara yang tak baik, yang Allah Ta'ala tutup, dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak akan puji aku. Tu kita kena mari perasaan begitu di dalam hati kita. Barulah kita tidak bangga diri, tak besar diri, tak ujub, tidak takabur tadi. Itu di antara ubat dia. Tu. Dan bahawa menzahirkan ia seseorang. Sayugianya, bagi kita orang yang kena puji ni, sepatutnya bahawa kita menzahirkan akan benci bagi puji itu, serta benci ia orang yang kena puji itu akan pujian di dalam hatinya. Dan yang seterusnya,
kita kena menzahirkan benci puji tadi, terhadap pujian tadi. Zahirkan. Zahirkan benci, zahirkan benci tersebut pada luaran, dan zahirkan benci itu di dalam hati kita. Benci dalam hati, benci pada luaran. Begitu. Itu kena begitu. Kerana apa? Ni. Dan kepada ini, pada mana? Kepada benci akan pujian, menzahirkan benci akan pujian ini, menunjuki oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ajar. Mana? Uhthu turaba fi wujuhil maddahin. Nabi kata, artinya, genggam oleh kamu akan tanah. Genggam oleh kamu akan tanah, dan lemparkan oleh kamu akan dia akan tanah pada segala muka yang memuji. Ni Nabi suruh kita lempar tanah. Suruh campur tanah kepada muka orang yang memuji. Apa ni? Ni hadis ni nak menceritakan kepada kita maknanya suruh kita menzahirkan, maknanya kita benci kepada pujian ni. Andai kata kita mampulah untuk larang orang daripada puji kita, kita larang. Itu maksudnya. Maka kita kena zahirkan. Maknanya kita tak suka pada pujian. Kalau orang puji kita contohnya, kita kata, padahal aku bukan begitu sebenarnya. Aku bukan begitu apa yang duk puji aku sebenarnya. Kita zahirkan. Kita ungkapkan. Bukan begitu aku. Minta maaf dah. Bukan aku bukan begitu. Aku bukan begitu. Tu dia panggil menzahirkan. Maknanya kita tak suka kepada pujian. Menzahirkan kita tak suka pada pujian, dan hati kita tadi pun kita kena maknanya rasa benci kepada pujian itu. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa Sayyidina Ali kata? Bila? Tak kalau dipuji akan dia akan Sayyidina Ali. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Ni. Allahumma ufirli. Allahumma ufirli ma la ya'lamuna wa la tu'akhizni bima yaquluna waj'alni khairan mimma yazunnuna. Allahumma ufirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Ini doa Sayyidina Ali apabila orang puji dia. Apa maksudnya? Hei Allah, ampuni olehmu bagiku, hei Allah. Muapulah aku, hei Allah, akan barang, akan kesalahan yang tiada mengetahui mereka itu, orang hok puji aku ni, akan dia, akan kesalahan aku. Muapulah ya Allah. Kesalahan aku ni, hok mereka tak tahu tu. Tuhan, sebab tu dia duk puji aku tu, sebab dia tak tahu kesalahan aku. Oleh yang demikian, muapulah kesalahan aku ni, hei Allah. Dan jangan engkau, yakni hei Allah, aku minta kepada engkau, hei Allah, jangan engkau ambil salah akan daku dengan sebab barang, dengan sebab pujian yang berkata, yang memuji mereka itu akan dia akan pujian kepada aku tadi. Kamu jangan ambil salah lah, hei Allah, ke atas pujian mereka itu puji aku tadi. Dan jadikan olehmu ya Allah akan daku ni lebih baik daripada barang yang menyangka mereka itu akan dia akan barang tadi. Jadilah aku ni lebih baik daripada tu. Kalau dia kata aku ni rajin buat amal ibadat, tingkatlah amal ibadat aku lagi, hei Tuhanku. Ni di antara doa Sayyidina Ali. Apa? Nak menunjukkan kepada kita bahawasanya kita kena menzahirkan rasa benci kepada pujian. Dan juga kita kena benci dalam hati kita terhadap pujian tadi, agar kita tadi tak terjebak, tak terjerumus
kepada sifat-sifat hati yang lain seperti membesarkan diri, ujub dan juga takabur. Habis kat situ. Wallahu a'lam. Bab yang seterusnya, bab yang ketiga, pada menyatakan marah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa tam, jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.